Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita teruskan dengan tazkirah harian kita. Insya-Allah taala, kerana semalam kita dah sebut tentang ghibah ataupun mengumpat sesama saudara kita. Di hari ini kita lihat peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang dosa ataupun kita kata kesalahan mengumpat ini dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak cari surah tu, kita ada indeks dia. Kalau kita tak hafal urutan surah tu, kita standby dengan indeks. Tempat belakang Quran tu ada indeks dia. Kita cari surah yang ke-49 Al-Hujurat, kemudian kita masuk, dah dapat muka surat berapa, terus masuk kepada ayat dia, ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sebagaimana Ibnu Mas'ud katakan, kalau ada seruan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu beri perhatian. Jadi bila kita baca Al-Quran, kita jumpa perkataan ya ataupun ayat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kita beri perhatian, kerana di sana ada perkara yang baik yang Allah Subhanahu wa taala nak perintahkan, atau ada perkara yang buruk yang Allah nak larang. Jadi dalam ayat ni, apakah larangan Allah? Larangan Allah di sini adalah larangan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kebanyakan daripada sangkaan. Jadi sangkaan yang mana yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi? Itu sangkaan yang buruk. Seorang itu menyangka buruk, dia bukan menyangka, dia yakin tentang saudara dia. Dalam hati dia sajalah dia yakin tentang saudara dia yang buruk, yang buruk. Seorang itu yakin tanpa ada apa-apa sebab, tanpa ada apa-apa bukti. Saja je dia yakin saudara dia macam dia tinggal tengok saudara dia tertutup mata, ini mesti lepas minum arak ni mesti dia minum arak ni, nampak macam mabuk aje. Macam gitu dia sangka. Dia bukan sangka. Allah panggil dhann, sangkaan, tapi pada dia adalah macam suatu yang benda yang dia yakin. Itu yang dinamakan dhann, yang buruk. Apa saja yang buruk, sangkaan yang jauhilah kebanyakan daripada sangkaan. Jadi Allah cakap kebanyakan daripada sangkaan. Ada yang sangkaan yang baik punya, ada sangkaan yang baik. Di sini yang diperintahkan kita untuk jauhi adalah sangka buruk terhadap saudara kita. Kerana apa? Inna ba'dadh-dhann itsmun. Kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan ni, sebahagian daripada sangkaan itu, kerana sesungguhnya sangkaan buruk itu adalah dosa. Menyangka buruk aja dengan saudara kita, itu dalam hati kita yakin dia ni seorang yang buruk, seorang yang tak baik, seorang contohlah sombong. Bila kita bagi salam kepada dia padahal dia tak dengar salam kita, dia tak jawab lah, dia tak dengar. Kita dalam hati sombong betul orang
orang bagi salam tak jawab. Jadi itu sangka buruk. Itu aja dah dosa. Itu aja Allah Subhanahu Wa Taala kata ismun, adalah dosa, sangkaan buruk terhadap dia. Jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesama muslim, sesama saudara kita menyangka buruk, suuzon sesama muslim. Kalau tanpa apa-apa bukti, tanpa apa-apa qarinah, kita cakap sebab seorang itu menyangka perkara-perkara yang buruk. Dia boleh sangka buruk pada agama dia, dunia dia, akhlak dia, segala keturunan dia, apa sajalah yang dia sangka buruk kepada saudara dia. Dan ini melahirkan, bila seorang itu ada sangka buruk kepada saudara dia, melahirkan kebencian, permusuhan. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak elak kita sesama muslim ni daripada bermusuh, daripada membenci. Dia lahir daripada sangkaan yang buruk, sangkaan yang salah. Bila kita salah sangka dengan seseorang itu, dia boleh mengakibatkan kita tuduh dia. Nantilah kita lihat ayat selanjutnya. Jadi bermula dengan sangka buruk dengan sesama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala melarang. Kemudian larangan yang kedua, wala tajassasu. Jangan kamu tajassasu, ini mengintip atau mencari kesalahan orang lain atau aib seorang lain, kekurangan orang lain. Manusia ni tak sempurna. Manusia ni tidak bebas daripada kesilapan. Jadi kalau seorang itu kalau nak cari kesalahan, aib seseorang, tentu saja dia akan jumpa, dia akan dapati aib atau kesalahan seseorang itu. Pasal manusia ni dia bukan sempurna. Dia orang yang buat kesilapan. Kalau kita nak cari, memang tentu aja senang-senang kita dapat. Jadi di sini kata ulama, dia mungkin bermula daripada sangka buruk. Dia sangka buruk dengan seseorang itu. Bila dia sangka buruk je, baru dia nak cari orang ni punya kesilapan, kesalahan, aib seseorang ini. Jadi ini pun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cari apa yang zahir saja. Kita boleh hukumkan apa yang zahir saja. Namun untuk nak ikut dia, nak tengok, nak intip dia, maka ini tajassus, ni tajassasu, tajassus dalam bahasa Arab ni haram, perkara yang haram. Kita tak boleh nak kalau sekarang ni nak bagi nak hack seseorang, nak apa nama bahasa orang muda ni sekarang, dia nak mengintip lah seorang itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala melarang di sini untuk kita mencari-cari keaiban ataupun kesalahan, kesilapan orang lain. Tak boleh kita nak cari kesilapan orang lain, sedangkan kita sendiri banyak silap. Apasal nak cari kesilapan orang lain bila kita disibukkan mencari kesilapan orang lain, kesalahan orang lain, keaiban seorang lain, aib, cacat celah orang lain. Kita lupa akan diri kita, kita lupa akan kesalahan kita atau cacat celah kita, kerana kita disibukkan untuk mencari keaiban orang lain. Jadi dia bermula dengan suuzon, itu sangka buruk. Kemudian cari kesalahan orang, keaiban orang. Dah dapat aja, jadi ayat seterusnya, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah seorang itu yaghtab, ghibah, ataupun bahasa kita mengumpat. Janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Ini juga larangan Allah SWT. Kalau kita tengok ikut urutan ayat ni, dia mula-mula sangka buruk, kemudian dia cari orang punya kesilapan, keaiban, cacat celah orang. Dan bila dia dah dapat, dia akan beritahu orang lain.
Itu dah masuk kepada tahap mengumpat. Di sini mengumpat. Mengumpat ni takrif mengumpat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah berikan takrif mengumpat, ramai ulama tidak memberikan takrif dia. Senang aja. Seorang bertanya kepada Rasulullah, apa tu ghibah? Apakah itu mengumpat? Rasulullah sabda, zikruka akhaka bima yakrahu. Iaitu engkau menyebut tentang saudaramu apa yang dia benci, apa yang dia tak suka. Bila dia dengar dia tak suka, dah itu dah kira mengumpat. Kita dan mengumpat ni boleh pada fizikal dia, tubuh badan dia, boleh kepada dunia dia, pada perkara akhirat, boleh juga tentang akhlak dia, tentang keturunan dia. Banyak ruang seorang itu boleh terjebak, terjatuh dalam mengumpat saudara dia. Pernah Aisyah radhiyallahu anhu, seorang wanita datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bagi isyarat dengan kata, pendeknya wanitanya, pendek je. Aisyah cakap, pendeknya wanita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau telah mengumpatnya, engkau telah mengumpat, engkau telah ribah. Ya Aisyah, engkau telah mengumpat dia. Dengan hanya cakap pendek. Dalam riwayat yang lain, Aisyah cakap tentang salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pendeknya Sofiyah. Tentang pendeknya Rasulullah cakap, kalau perkataan engkau tu dicampakkan ke dalam lautan jadi busuk. Bayangkan tuan, dengan cakap pendek saja. Orang ni pendek. Ada seorang ulama, bila orang ni datang, muka dia hitam, dia kata, hitamnya orangnya. Ya Allah, dia istighfar, astaghfirullah, aku telah mengumpat dia. Bila kita cakap apa yang kalau dia dengar, dia tak suka, perkataan itu, maka kita telah mengumpat. Kalau bahasa kita sekarang, kalau orang tu banyak jerawat ke apa, kau tengoklah sini tu banyak jerawat dalam muka dia, itu dah kira mengumpat. Itu pada sifat fizikal dia je, pada rupa dia saja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala larang kita, apalagi perkara-perkara yang besar. Kata para sahabat, tapi apa yang kita katakan benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa yang kita katakan itu yang benar. Dia ni pendek. Kata Rasulullah, kalau benar itu mengumpat, kalau tak benar itu adalah fitnah. Itu adalah kau telah tuduh dia, telah memfitnah dengan dia, itu adalah dusta. Jadi mengumpat ni perkara yang benar, dan mengumpat ni hukum dia haram, dan kebanyakan ulama katakan dia adalah dosa besar. Dia adalah dosa besar yang kita kena bertaubat daripada dosa ni. Kalau dia termasuk dosa besar, maka wajib atas orang itu bertaubat. Sebab itu nanti kita lihat dalam firman ni, dalam ayat ni ada tentang taubat. Dia satu dosa yang besar. Kenapa dosa ni adalah dosa besar? Kerana ayat selanjutnya Allah kata, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita. Adakah salah seorang daripada kamu suka makan daging saudaranya yang maita, yang dah mati, daging saudara dia yang mati. Ni Allah bertanya, suka tak kamu makan bangkai saudara kamu? Itu bangkai saudara kamu yang telah mati. Jawapan dia, memang tak suka. Fakarih tu, tentulah kamu tidak suka. Tentulah kamu tidak suka, atau tentulah kamu merasa jijik. Jadi Allah samakan seorang itu cakap tentang saudara dia. Kita cakap bukan cakap yang buruk tau, cakap yang saudara dia tentang saudaranya, yang kalau saudaranya dengar dia tak suka. Kalau dia suka, okey. Kalau dia cakap handsome-nya sedini, adik suka. Dia suka, tak mengumpatlah tu. Jadi apa yang dia tak suka, kita jangan, bukan kita cakap buruk tentang dia, tuan-tuan. Bukan kita cakap buruk, kita cakap apa yang dia tak suka.
Jadi lain kalau orang tu cakap buruk atau orang tu cakap perkara yang tak baik tentang saudara itu lagi teruk lagi. Tapi yang kita nak katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia tak suka je, ya Allah. Itu apa, kita tengok ramai daripada kita terjatuhlah dalam dosa ni. Ini di antara dosa yang kata ulama ni, ramai orang yang zuhud, orang yang saleh, orang yang baik, orang yang ahli ibadat pun terjatuh juga dalam dosa ni. Kita mungkin boleh menahan diri kita daripada dosa-dosa seperti meninggalkan solat, meninggalkan puasa, dosa mendedahkan aurat, dosa minum arak, dosa berjudi, dosa berzina, dosa-dosa ini. Tapi yang ini paling susah sekali. Ini yang paling susah sekali untuk seorang itu jauhi. Dia macam dah jadi macam kebiasaan, norm bagi dalam sebuah masyarakat ini, dah jadi macam perkara yang biasa, padahal dia adalah suatu dosa yang besar. Dia jadi macam, jadi Allah nak samakan orang yang cakap tentang saudara dia, apa yang saudara dia tak suka itu, sama dengan orang yang makan makan bangkai saudara dia, makan daging saudara dia. Orang yang makan daging saudara yang telah mati, bangkai dia lah, bangkai saudara yang telah mati, Allah samakan. Siapa yang suka? Kalau tak suka, jadi begitu jugalah dia punya persamaan dia. Kalau kamu tak suka, jadi kamu juga mesti tak suka untuk mengumpat saudara kamu. Kalau kamu tak suka, aku tak suka makan. Sekarang ni berita, ada berita-berita yang pelik-pelik, yang di mana seorang makan daging manusia. Kita jijik kita dengar orang makan daging manusia. Tapi yang lagi jijik adalah kita hari-hari makan daging manusia. Itu sekali-sekali aja berita tu keluar, ada manusia yang makan daging manusia. Bagaimana kita pula hari-hari kita makan daging manusia? Allahu Akbar. Moga-moga Allah mengampuni kita. Kita tak sedar, kita makan. Ini jijik sekali. Riba ni, sedangkan dia tak ada. Riba nama dari perkataan ghaib. Dia tak ada. Kita cakap tentang dia semasa dia tak ada. Dia tidak bersama dengan kita. Itu riba. Tapi orang cakap, aku tak cakap belakang dia, aku cakap depan dia. Depan dia dinama adalah wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah, mencela dia. Itu pun dia cakap yang tak baik, dia cakap benda yang dia tak suka depan muka dia pun tak boleh, belakang dia pun tak boleh. Orang Melayu pandai-pandai je dekat. Kalau cakap depan bukan muka. Kalau lumazah, humazah, ya, saya kalau saya dah tak lupa lah, humazah ini adalah cakap depan. Apa yang dia tak suka, kita cakap depan dia. Lumazah itu adalah belakang dia, atau vice versa. Satu. Dia depan pun tak boleh, belakang pun tak boleh. Apa yang dia tak suka, itu nak buat apa? Jangan jaga lisan. Nak buat apa lagi? Kita kena jagalah lidah kita ni, kerana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang boleh menjaga lisan dia, maka aku jamin dia akan masuk syurga. Berapa ramai orang kerana lisan dia orang baik. Dia orang baik, tapi kerana lisan dia yang mencampakkan dia ke dalam neraka. Ramai, kata Rasulullah, berapa ramai orang kerana dia tak jaga lisan dia ni yang akan campakkan dia ke dalam neraka. Jadi Allah samakan dengan seorang itu yang berkata sesuatu yang saudara dia tak suka itu dengan makan bangkai saudara dia. Allahu Akbar. Jadi ini satu yang menjijikkan, satu yang kita kata satu yang buruk sekali lah. Wattaqullah, Allah berfirman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nak capai tahap takwa ni susah. Satu, mulut kita kena jaga. Itu puasa kan, kita jaga mulut kita jaga mata kita, telinga kita, semualah kita jaga daripada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Afwan.
Takwa ni menjaga segala-gala anggota tubuh badan kita. Di sini adalah menjaga mulut kita. Wattaqullah, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha tawwab